75 tahun, RTM terus unggul. Berita perdana edisi Sabtu 14 Ogos. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Laurendra Fiona Bernard Maikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Parti politik perlu bersikap terbuka dan rangka persefahaman bersama. Semua vaksin COVID-19 terbukti berkesan menentang varian Delta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada mesyuarat tergempar, hanya menghadiri mesyuarat pengurusan parti. Ini disahkan Timbalan Presiden Bersatu yang juga penasihat khas Perdana Menteri, Bertaraf Menteri Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ketika ditemui media di luar kediaman Tan Sri Muhyiddin Yassin di Bukit Damansara petang tadi. Mesyuarat pengurusan parti tadi saya memperlukan mesyuarat pengurusan parti. Buku apa Datuk Seri tadi? Sekejap je. Apa hal nanti parti akan keluarkan kenyataan ya. Mesyuarat berkenaan berlangsung kira-kira sejam turut dihadiri barisan kepimpinan parti Bersatu yang lain, antaranya Ketua Seri Kandi, Datuk Seri Rina Muhammad Harun serta Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof. Parti Bersatu Sabah PBS menyokong penuh pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan rang undang-undang RUU anti lompat parti sekiranya mendapat sokongan rentas parti dalam undi percaya di Parlimen nanti. Ketua Penerangannya, Datuk Julita Majungki berkata, RUU berkenaan mampu membawa kestabilan politik di peringkat negeri dan persekutuan. Beliau yang juga adun matunggung berkata, RUU ini penting dan seharusnya disokong ahli parlimen kerana impaknya mengekalkan kestabilan negara dan mengutamakan kehendak rakyat. PBS turut menyokong cadangan dan langkah-langkah reformasi dalam pentadbiran yang akan dibuat sekiranya mendapat sokongan rentas parti undi 2/3 di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. RUU anti lompat parti merupakan antara 7 perkara yang diumumkan Perdana Menteri semalam dalam rangka persefahaman rentas parti. Ya, semua parti politik perlu bersikap terbuka dan merangka persefahaman bagi memastikan usaha memulihkan negara daripada pandemik dapat dilaksanakan dengan baik. Penganalisis politik dan media sosial UiTM, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy berkata, tekanan politik ketika ini harus dihentikan agar usaha memulihkan situasi kesihatan dan ekonomi dapat diteruskan sebelum pilihan raya umum ke-15 diadakan. Ya, Blok Pembangkang harus menyahut seruan untuk bekerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional untuk negara keluar daripada pandemik dan pembukaan semula sektor ekonomi. Jelasnya, negara memerlukan kestabilan politik dan sebarang tekanan politik harus dielakkan. Sikap keterbukaan parti-parti politik adalah terlalu penting ketika ini dan bukannya masa untuk menuding jari sesama sendiri. Jadi seruan ini tidaklah harus kita perlekehkan ataupun dipandang ringan ataupun tidak diterima di atas tekanan pucuk pimpinan oleh mana-mana parti di atas prinsip kepartian, kerana fokus utama pada waktu ini adalah untuk kita mengakhiri pandemik COVID-19.
Dan konsep musyawarah dilihat jalan terbaik untuk para pemimpin politik mencari kesepakatan dalam rangka persefahaman rentas parti yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Para cendekiawan menyifatkan langkah itu selari dengan ajaran Islam yang menuntut untuk berbincang dan bertolak ansur, apatah lagi jika melibatkan isu kepentingan rakyat sekiranya berlaku salah faham. Kita kembalilah pada tali Allah. Dan tali Allah itu tidak lain ajaran Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah SWT. Dan satu daripada sekian banyak ajaran penting adalah soal syura, soal kesediaan berlapang dada untuk bertemu, berbincang dan timbang terima, memberi dan menerima, dan juga bertolak ansur, terutama dalam keadaan kita berhadapan dengan saya kata ujian besar. Jadi dalam keadaan biasa pun kita memang dituntut untuk melakukan syura. Saya rasa dengan open policy yang amat Perdana Menteri ini, ia memanggil wakil-wakil sama daripada parti pembangkang maupun dari pihak kerajaan duduk bersama. Ia membincang secara serius, ia berbincang secara ikhlas, ia lupakan sekejap perbezaan ideologi parti masing-masing. Dan kita bincang secara ikhlas, ya, apakah yang boleh kita buat bersama. Ya, tidak kira idea datang daripada siapa, idea ini adalah untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, penganalisis sosiopolitik Dr. Said Agil Alsagoff berkata, cadangan Perdana Menteri dilihat dapat menyuburkan amalan demokrasi di negara ini. Cadangan berkenaan dapat memberi manfaat kepada semua ahli parlimen, tidak kira apapun parti politik. Di samping itu juga, dengan mewujudkan satu jawatankuasa parlimen untuk membincangkan usul cadangan perbekalan yang dianggotai seimbang dalam kalangan kerajaan dan juga pembangkang, akan memastikan bahawa amalan demokrasi di negara ini terbela dan menyaksikan peranan semak dan imbang antara kedua-dua pihak dengan lebih cekap dan menepati hasrat dan kepentingan rakyat dan negara. Dan secara umumnya kita nampak bahawa ini adalah satu keterbukaan kerajaan untuk bagi inisiatif kerjasama yang tidak berpihak kepada mana-mana parti, tetapi memahukan kestabilan politik dan juga kecekapan pentadbiran kerajaan. Vaksin COVID-19 yang digunakan di negara ini terbukti berkesan terhadap varian Delta. Ini terbukti menerusi penurunan jumlah kemasukan ke hospital, unit rawatan rapi dan penggunaan alat bantuan pernafasan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penelitian dibuat terhadap situasi di Labuan dan Sarawak. Semakan mendapati semua jenis vaksin yang diberi di Malaysia mampu mengekang penularan varian berbahaya berkenaan. Ekoran perkembangan tersebut, beliau yakin jumlah kes di Lembah Kelang mampu turun hingga 50% menjelang imuniti kelompok di wilayah berkenaan hujung bulan ini. Wanita hamil perlu diberi keutamaan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bagi mengelak sebarang risiko berbahaya. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun, setakat ini kira-kira 60% telah mendapatkan suntikan daripada jumlah keseluruhan yang mendaftar. Ibu-ibu yang telah pun mendaftar dalam MySejahtera terus diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Ya, saya difahamkan ada hampir dekat 150,000 ibu-ibu mengandung yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin, tapi sehingga sekarang lebih kurang dalam 60% telah pun mendapatkan vaksin, dan kita harap bahawa keutamaan diberikan kepada ibu-ibu yang mengandung ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan projek rintis penyemberan luar ASD di Rumah Seri Kenangan Sri Iskandar, Perak. Ya, sementara itu, 2 kes keracunan membabitkan penggunaan ubat Ivermectin diterima Pusat Racun Negara. Kedua-dua kes membabitkan individu berusia 35 tahun dan seorang warga emas.
Menerusi kenyataan di Facebook Kementerian Kesihatan KKM, kes pertama melibatkan pengguna yang mengambil sebiji ivermectin. Akibatnya, dia mengalami gejala sesak nafas berpanjangan sehingga 5 hari. Dan bagi kes kedua, seorang warga emas didapati tidak sedarkan diri selepas dikatakan mengambil 15 biji ivermectin sekaligus. KKM berkata ivermectin didapati dijual secara tidak sah dan setakat ini ia belum diluluskan penggunaannya sebagai rawatan atau pencegahan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Pengambilan ivermectin tanpa kajian mendalam dan dos yang tidak betul boleh mengakibatkan keracunan serta kesan mudarat seperti muntah, sakit perut hingga membawa kepada kerosakan paru-paru dan kematian. Malangnya tiada antidot atau rawatan spesifik untuk kes keracunan ini. Malaysia bakal menerima sumbangan 1 juta dos vaksin COVID-19 daripada Emiria Arab Bersatu UAE bagi membantu Malaysia memerangi pandemik COVID-19. Ia menjadikan jumlah keseluruhan sumbangan vaksin yang diterima Malaysia daripada beberapa negara kepada hampir 5 juta dos. Menteri Kanan Luar Negeri Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dalam satu kenyataan memaklumkan sumbangan itu adalah hasil hubungan akrab antara Malaysia dan UAE terhadap usaha menangani COVID-19. Malaysia telah menerima lebih 7 tan peralatan perubatan pelbagai jenis yang banyak membantu usaha awal petugas barisan hadapan. Ini bukan kali pertama negara menerima sumbangan UAE. Mac tahun lepas, UAE telah menyumbang 20,000 kit ujian PCR dan 7 tan pembersih tangan yang telah dibuat khas untuk stok peralatan diplomatik Malaysia Wisma Putra yang diedarkan kepada barisan hadapan diplomatik berkhidmat di Malaysia dan perwakilan di luar negara. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Malaysia. 462,860 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 26.85 juta dos dan setakat semalam lebih 16.71 juta orang telah menerima dos pertama manakala lebih 10.14 juta orang telah lengkap 2 dos vaksin. Berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Hari ini, wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan sifar kes COVID-19. Kementerian Wilayah Persekutuan menerusi Facebook rasminya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan yang diketuai Ridwan Ismail serta Pengarah Jabatan Kesihatan Dr. Ismuni Bohari yang terus berusaha memastikan kes jangkitan dikurangkan. Tidak dilupakan Ketua Polis Daerah Labuan dan para anggota atas usaha keras memerangi pandemik itu terutama ketika kemunculan kes varian Delta. Ucapan sama juga ditujukan kepada seluruh petugas barisan hadapan yang menjadikan pencapaian itu satu realiti. Hujung Julai lalu, Pulau Bebas Cukai itu selesai memvaksinasi 80% populasi dewasa menjadikan wilayah persekutuan dan negeri pertama mencapai imuniti kelompok bagi membendung penularan COVID-19. SOP baharu diperkenal berikutan lonjakan kes COVID-19 di Perlis. Berkuat kuasa serta-merta, aktiviti pengimarahan masjid di seluruh negeri itu diperketat sehingga suatu tempoh yang akan ditetapkan. Titah Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullail. Hanya solat fardu dan solat Jumaat dibenarkan dalam tempoh ini. Jemaah terhad kepada qariah yang lengkap 2 dos vaksin.
Solat jenazah pula hanya dibenarkan dengan had maksimum 12 orang termasuk petugas. Semua surau dan tempat solat umum diarah tutup kecuali mendapat kebenaran khas. Sementara itu, di PPV Dewan Alamanda Jasin Melaka, 44 orang asli yang sebelum ini menolak vaksin kini berubah fikiran dan bersetuju untuk menerima suntikan. Mereka yakin terhadap keberkesanan vaksin setelah melihat ahli keluarga lain tidak mengalami sebarang masalah selepas mengambil suntikan. Kan saya ada komentar sikit lah. Ya, dia orang cakap macam-macam je. Itu je lah. Ya, saya pun takut juga. So anak cakap, ayah pergi vaksin dia cakap. Nanti susah sikit dia cakap. Nak pergi mana-mana dia cakap. Yalah. Saya pun fikir juga. Betul juga cakap anak ni. Ya, takut juga nak ambil. Sebab kan banyak yang cakap tak apa? Itulah takut juga nak ambil. Tengok dia orang dah cucut macam tak ada apa-apa je. Lagi mak ayah cakap ambil je lah sebab ada anak-anak kecil kan. Di PPV Integrasi Kelolaan Pengendali Lebuh Raya Plus dengan penasihat perubatannya, Primer Cerang dan Protect Health, lebih 25,000 dos telah diberi sejak dibuka pada 26 Julai. Dianggar sekitar 1,600 hingga 1,800 dos diberi setiap hari. Ia menawarkan pemberian vaksin kepada pelbagai golongan tanpa janji temu. Perak pula akan menerima lebih 1 juta bekalan vaksin bulan ini secara berperingkat. Menteri Besarnya Datuk Sa'arani Mohamad berkata, ia merupakan jumlah vaksin yang paling tinggi setakat ini diterima. Jumlah berkenaan dilihat mampu mencapai nilai ambang 40% kadar vaksinasi untuk beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara menjelang September. Beliau meninjau Taman Meru 2B Ipoh yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sejak Rabu. Program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC berjaya memvaksinasi lebih 300,000 individu di seluruh negara sejak program dimulakan pertengahan Jun. Menteri Perpaduan Datuk Halimah Mohamad Sadiq berkata, daripada jumlah itu seramai 201,288 orang adalah penerima dos pertama dan 99,418 orang telah lengkap menerima 2 dos vaksin COVID-19. Sebanyak 25 buah bas diubah suai untuk program tersebut dengan tumpuan vaksinasi kepada penduduk pinggir bandar. Bas tu semua kita hantar ke negeri-negeri. Siapa yang aturkan program vaksinasi menggunakan bas MOVAC bergerak ini? Siapa yang aturkan? Yang mengaturkan program ini adalah kita bawa kepada CITF negeri yang dimusikan oleh ada negeri Setiausaha Kerajaan Negeri, ada negeri Exco dan bersama dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan kemudian dibawa di peringkat daerah. Kita berbincang dengan Pegawai Kesihatan Kanan daerah-daerah dan Pegawai Kesihatan Kanan daerah akan bawa cadangan program. Beliau mengulas perkara itu selepas menyampaikan bantuan kotak mitra khusus untuk masyarakat India di Jelebu. MOVAC dijayakan 2 kementerian iaitu Kementerian Perpaduan Negara serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jumlah kes baharu COVID-19 hari ini 20,670, turun sedikit berbanding 21,468 kes semalam. Jumlah kes sembuh 17,655, manakala kes kematian dilaporkan 260 menjadikan jumlahnya kini 12,228. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori.
Gabungan Teknologi Digital pamer kelainan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Perinciannya seketika nanti. Terus bersama Berita Perdana. Semuanya bermula dengan saya. Tua atau muda, sampah mesti dibuang ke dalam tong sampah. Nilai-nilai murni ini mendorong kita untuk lebih bertanggungjawab. Semuanya itu bermula dengan saya. Jika terasuh dengan keprihatinan, semua ini dapat ditangkis dengan tindakan. Dan semua itu bermula dengan saya. #bermula dengan saya, buanglah sampah ke dalam tong sampah. Masih bersama Berita Perdana. Kementerian Kerja Raya KKR optimis projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB mampu disiapkan tahun depan meski berdepan cabaran pandemik COVID-19. Keyakinan dinyatakan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berdasarkan perkembangan terkini status pembinaannya. Baik, perbincangan lanjut kita bersama Nasaruddin Stanley Kujat. Ketika ini LPB yang bernilai 16 bilion ringgit telah mencapai 70% pembinaan dengan 2 pakej pembinaan iaitu Simpang Nyabau Bakun dan Teluk Melano telah siap sepenuhnya. Berdasarkan sasaran awal, projek tersebut sepatutnya siap tahun ini oleh syarikat yang dilantik menerusi Work Package Contract WPC. Namun, ekoran peralihan kerajaan pada pilihan raya umum ke-14, penamatan projek delivery partner kepada kontrak konvensional telah mengakibatkan projek itu dipanjangkan tempohnya selama setahun bagi membolehkan beberapa pengubahsuaian termasuk perjanjian baharu dengan kontraktor dilantik. Cuma dari segi realistiknya, bila berlaku pandemik COVID ini, kita melihat pelbagai cabaran. Pertamanya, pematuhan kepada SOP. Kedua, bila berlaku MCO, maka kontraktor tak boleh laksanakan kerja sebab tak ada pergerakan. Ketiga, ialah ramai dulu pekerja-pekerja asing, khususnya daripada Indonesia yang telah balik. Bila mereka dah balik di Indonesia, mereka tak boleh datang masuk balik disebabkan kita mengawal sempadan negara kita untuk mengelak berlakunya jangkitan COVID ini. Keempat, ianya melibatkan supply chain, iaitu bahan-bahan construction. Ini menjadi cabaran. Kekangan tenaga buruh yang dihadapi pihak kontraktor, ujar beliau, akan diatasi bersama pihak berkenaan bagi memastikan usaha mendapatkan tenaga kerja dapat disegerakan. Malah beliau turut menyeru penduduk tempatan turut serta sebagai tenaga kerja pembinaan LPB itu. Esok, beliau akan mengadakan pertemuan dengan semua pihak kontraktor WPC bagi memastikan langkah penyelesaian lebih konklusif bagi memastikan projek LPB untuk kemudahan serta pembangunan ekonomi rakyat dan negeri ini dapat disempurnakan. Ini yang kita duduk bincang lah. Kita buat lawatan dan kita bincang dan kita akan cari jalan. Matlamat 2022 disiapkan, hujung 2022. Kalau tak dapat disiap, kalau dapat pun janganlah terlalu lama lah daripada 2023. Tapi kita kena ambil langkah awal dan menyusun strategi supaya ianya dapat dilaksanakan bersama. Di pihak kerajaan, di pihak kontraktor, konsultan, semua pihak kena main peranan. InsyaAllah saya kira lah. Sementara itu, jejambat dan persimpangan Nyabau Bintulu sepanjang lebih 1.2 km dijangka dapat digunakan sepenuhnya penghujung tahun ini setelah audit dilakukan JKR Sarawak. Apabila siap jejambat sepanjang 1.2 km yang bernilai lebih RM1 juta ini, ia akan menjadi satu lagi mercu tanda pembangunan Lebuh Raya Pen Borneo di negeri Sarawak. Laporan Nasaruddin Stanley Kujat, Berita RTM.
Dari Rumah Persekutuan ke Putrajaya, generasi masa kini mungkin mengenali Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Ironinya, ramai tidak mengetahui fakta kewujudan Rumah Persekutuan atau Federal House di Jalan Hishamuddin, Kuala Lumpur yang merupakan sebahagian titik permulaan pembentukan negara. Laporan terperinci bersama wartawan Suhail Muhammad Noor. Gemilang negeriku yang ku puja. Di sebalik bangunan pencakar langit dan seni reka bentuk moden, di Kuala Lumpur ini juga terkenal dengan seni bina warisan yang merakam 1001 sejarah pembentukan negara. Terletak kurang 100 meter dari dataran Merdeka. Bangunan 7 tingkat itu mempunyai keluasan 8,281 hektar. Rumah Persekutuan itu satu ketika dahulu pernah menjadi pejabat beberapa mantan Perdana Menteri termasuklah Tunku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak. Pembukaannya telah dirasmikan Pesuruhjaya Tinggi British terakhir Persekutuan Tanah Melayu iaitu Sir Donald Charles McIlvray pada Julai 1954. Dengan kos pembinaan 2.7 juta ringgit, ia adalah bangunan kerajaan terakhir dibina British sebelum kemerdekaan. Rumah Persekutuan ini tidak sebesar mana, tidak semewah mana sebagaimana bangunan yang ada sekarang. Namun begitu, ia premis yang kecil ini bisa melahirkan manusia-manusia yang punya pemikiran yang hebat, punya jati diri yang kuat. Premis yang kecil tetapi memberikan satu kesan yang amat signifikan dalam sejarah pembinaan negara. Pada tahun 1956, Rumah Persekutuan itu juga pernah menjadi ibu pejabat Radio Melaya sebelum kewujudan Radio Televisyen Malaysia RTM. Ia juga menjadi tempat persembahan dan rakaman dibuat oleh biduan dan biduanita legenda negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan Allahyarhamah Puan Sri Saloma ketika itu. Pada tahun 1969 barulah ibu pejabat Radio Malaysia ni berpindah ke kompleks Angkasa Puri sekarang. So maknanya sejarah Rumah Persekutuan ini amat signifikan dengan sejarah RTM juga. Dibina khusus bagi menempatkan institusi pentadbiran kerajaan yang semakin berkembang selari dengan kemajuan negara ketika itu. Ia merupakan bangunan pejabat kerajaan yang pertama dibina dalam bentuk menara tinggi dengan kemudahan lift. Antara jabatan yang pernah ditempatkan di sini ialah Ibu Pejabat Pos, Kementerian Pelajaran dan Jabatan Penerangan. Dan kini bangunan itu menempatkan Pejabat Tanah dan Wilayah Persekutuan. Oleh kerana signifikan dan nilai warisan yang ada pada bangunan tersebut, ianya telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 pada 27 April 2009. Dari Rumah Persekutuan ke Putrajaya, ikoniknya bangunan-bangunan kerajaan ini menjadi legasi pentadbir dalam terus memimpin negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan juga menjadikan Malaysia sebuah negara yang berdaulat dan terus merdeka sehingga hari ini. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Laporan Suhail Muhammad Noor, Berita RTM. Ya, satu paparan menarik yang mengimbau kenangan kita di ibu negara. Betul. Kita ke perkembangan selanjutnya.
Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021 sekali lagi disambut dengan norma baharu namun menampilkan kelainan dengan penggunaan teknologi komunikasi digital lebih maju. Jelas Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Muhammad Mentek, sambutan tahun ini dibuat di rumah masing-masing menggunakan teknologi digital reality gabungan iaitu realiti terimbuh AR dan realiti maya VR. Hanya 48 tetamu kehormat disenaraikan hadir majlis sambutan sebagai usaha mengelak penularan COVID-19. Jika sebelum ini perarakan hingga 3 jam, sambutan tahun ini dihadkan kepada 50 minit sahaja. Bilangan terlibat dengan persembahan. Tetapi bila kita lihat kes COVID-19 yang kian meningkat, maka kita telah kurangkan sehingga ke 65% sebenarnya. Jadi sebagai contoh, untuk kehadiran tetamu kehormat pun kita dah kurangkan sehingga ke 48 orang je. Termasuk sudah tentu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Malaysia prihatin sekali lagi diangkat menjadi tema sambutan tahun ini. Sambutan Hari Kebangsaan 2021 akan diadakan di Dataran Pahlawan Putrajaya pada 31 Ogos, manakala sambutan Hari Malaysia diraikan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 16 September. Khas untuk penjawat awam. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.69% dan menangi sebuah pangsa puri bernilai RM100,000. Jom sertai kempen Money for Merdeka CDP. Hubungi kami hari ini. Bersua kembali, saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama rakan penyampai Nazri Fahmi. Silakan. Petronas dan SIC tamakan kerjasama. Mikel Arteta kini makin tertekan. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan Liga Super. Kelebihan beraksi di laman sendiri nyata tidak dimanfaatkan sebaiknya Kedah Darul Aman KDA FC apabila tewas 2-4 kepada Selangor FC malam tadi. Lebih malam, pertemuan yang berlangsung dalam cuaca hujan itu menyaksikan pemain import tuan rumah Renan Alves di Puan Padang. Dalam perlawanan tersebut, pasukan tuan rumah terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi sepakan lambung penyerang sensasi mereka Kepa Sherman pada minit ke-23. The Red Giant yang ketinggalan menggandakan asakan dan pada minit ke-27 pengadil perlawanan mengadakan sepakan penalti selepas Renan Alves menampan bola menggunakan tangan di dalam kotak penalti. Dia kemudian dilainkan kad merah dan dibuang padang. Sepakan penalti itu berjaya disempurnakan Ifadayo Olusegun yang mengikat kedudukan 1-1. 2 minit kemudian Selangor menambah gol kedua hasil jaringan pemain muda Ahmad Daniel Ahmad Asri. Tersentak dengan jaringan itu, anak buah Aidil Syahrin Sahak melakukan serangan bertali arus dan hasilnya berjaya menambah gol kedua menerusi tandukan Anumadan Mohan Kumar hasil sepakan sudut Rabi Ataya pada minit ke-43. Bermain dengan 10 pemain yang tersuka buatan rumah untuk bertahan dengan asakan Selangor. Dan ia dimanfaatkan skuad kendalian Castanizer untuk menambah 2 lagi gol pada minit ke-74 dan 90 kedua-duanya menerusi Ifadayo. Kedudukan 2-4 itu kekal sehingga tamat perlawanan. Ini berita yang mengejutkan buat peminat sukan pemotoran negara. Petronas dan Liga Antarabangsa Sepang SIC mengumumkan untuk menamakan kerjasama dengan pasukan Petronas Sepang Racing Team SRT pada penghujung musim MotoGP 2021. Perkara itu diumumkan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan SIC hari ini.
SIC dalam kenyataan memaklumkan penamatan kerjasama itu menyaksikan Petronas turut menamatkan kerjasama dengan Petronas Sprinter Racing dalam saingan Moto2 dan Moto3 sejak 2018. Pada 2019, mereka maju setahap lagi apabila mengembangkan penyertaan dalam kelas perdana MotoGP selaku pasukan satelit Yamaha dengan disokong penuh oleh Petronas. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shaf Afriman Hanif turut mengucapkan selamat berjaya kepada pasukan di bawah sebuah entiti baharu. SIC is also proud to have been involved in the formation and early development of the team that has surpassed its expectation in its performance. We would like to wish the team all the best in the next phase of its evolution under a new entity. Sementara itu, Ketua Pasukan SRT Datuk Razlan Razali yang dihubungi berkata pihaknya akan membuat pengumuman mengenai perkara ini sebelum berlangsungnya GP Silverstone pada hujung bulan ini. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS mengambil maklum mengenai penambatan kerjasama antara SIC dan Petronas membabitkan perkongsian hak dalam pasukan Petronas Sepang Racing Team SRT pada penghujung musim 2021. KBS turut menyuruh supaya seluruh peminat sukan tanah air agar terus memberikan sokongan padu kepada Barisan Pelumba Negara untuk kekal fokus dan dapat memberikan yang terbaik dalam kejohanan disertai mereka. Dalam masa sama, KBS dengan kerjasama SIC tetap komited meneruskan program pembangunan bakat dan pelumba tempatan demi kepentingan pembangunan sukan pemotoran tanah air. Ia selaras dengan objektif asal pembentukan program sukan pemotoran dua roda negara. Pada masa sama, kenyataan itu menyatakan adalah menjadi harapan KBS dan SIC supaya Malaysia dapat melahirkan lebih ramai bakat sukan pemotoran yang kompetitif untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Usia yang semakin meningkat bukan sesuatu yang perlu dirisaukan. Itu pandangan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN, Dr. Khairi Zawi terhadap jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berhubung peluangnya beraksi di Olimpik 2024 di Paris. Menurut beliau, sentuhan sains sukan dan teknologi mampu mempersiapkan atlet tersebut ke arah lebih baik. Menurut beliau, komposisi badan atlet berbasikal akan berubah mengikut usia sekaligus memerlukan bantuan sains sukan bagi meningkatkan kemampuan pelumba. Definitely there will be changes dan the sport science yang kita perlu, the support service untuk memastikan persiapan terbaik perlu mengambil kira perubahan-perubahan fisiologi, perubahan psikologi yang bakal berlaku. Jadi acuan sport science-nya kelak perlu disesuaikan dengan umur dia untuk bertanding ketika itu. The biggest investment saya nampak lah, ataupun the biggest planning saya nampak is definitely the recovery program dan the nutrition program. Kita boleh tumpukan kepada program pemulihan, ya, recovery from training, recovery from injuries, The body has to expect, a 36-year-old body perlu expect to be more susceptible to injuries. Jadi di situ we need to have a good program, something like a kita selalu dengar rehab kan, so this one is something like a prehab, to ensure he is always in a good shape. And then definitely the nutrition plan. Beliau turut menambah sains sukan juga telah terbukti di Olimpik Tokyo apabila ramai pencabar berusia 30 tahun ke atas berjaya membawa pulang pingat dan tidak bergantung kepada usia muda semata-mata. Mengulas lanjut, Dr. Khairi juga menyatakan projek penyidikan dan pembangunan R&D terhadap sukan tersebut. Baik, kita beralih pula untuk menjelang kempen Sukan Paralimpik 2020 di Tokyo. Ketua Jurulatih Olahraga Para Negara R.J. Gananda optimis atletnya akan membawa pulang 2 atau 3 pingat dari tamasya berprestij itu. Selain olahraga, juga turut yakin dengan kemampuan atlet para bagi acara lain seperti angkat berat, memanah dan badminton untuk membawa berita gembira buat kontingen negara yang diletakkan sasaran 3 pingat emas. Laluan suka bakal dilalui kontingen disebabkan kurangnya penyertaan kejohanan luar. Memang ada satu tekanan. Tekanan itu kita boleh mengatasinya pasal kita ada psikologis untuk atlet. So in material, we will come back. I can guarantee you pasukan olahraga will come back medals. And we might break Olympic record.
Jangka turut menambah matlamat sebenar mereka di Paralimpik adalah untuk mengekalkan prestasi baik di Rio dan pastinya untuk memperbaiki rekod masing-masing. Pasukan olahraga dibarisi Rizwan Puzi bagi acara 100 meter kategori T36, Ziad Zulkifli acara lontar peluru F20, Abdul Latif Romli acara lompat jauh T20, Wong Kagi acara lompat jauh T13 dan juga Siti Nur Lasah Muhammad Arifin acara 400 meter T20. Sementara itu, Jaganaden turut meletakkan keyakinan tinggi bahawa salah seorang atletnya, Muhammad Ziad Zulkifli, mampu mencipta kejutan luar biasa dalam acara lontar peluru F20. Ziad akan baling 31 hari bulan. Dia janji dengan saya dia akan bagi hadiah untuk Malaysia 31 hari bulan. Satu penghormatan ke Ziad. He will do it. So my athletes all semua confident they will do it. Dia pula cooling down coaches. Coach, you sabar, kami akan buat terbaik. Tekanan kami, Diang so Diang janji, Diang kamu terbaik. Paralimpik dijadual membuka tirai pada 24 Ogos 2021 di Tokyo, Jepun. Edisi Sukan 14 Ogos di penghujungnya. Kekal aktif dan teruskan kesihatan anda bersama kami di RTM. Saya Nazif Fahmi Syukri. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (Matrade) komited memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai peneraju hub halal global. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Mustafa Abdul Aziz berkata, ini termasuk mempermudah perdagangan rentas sempadan bernilai tinggi secara digital sempena pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS. Perdagangan secara digital merupakan hala tuju dan kunci dalam membina semula daya tahan ekonomi Malaysia. MIHAS yang akan berlangsung secara maya dari 9 September hingga 31 Disember depan dijangka menerima penyertaan daripada 15,000 pengunjung dan peserta industri halal global. Pameran dimulakan dengan sesi pratonton mingguan dari 11 Ogos hingga 1 September sebelum diteruskan dengan penganjuran hak pengetahuan maya melibatkan pengeksport tempatan dan pesuruh jaya perdagangan Matrade dari pasaran berpotensi. Bertemakan Empowering Halal Tomorrow Together. Edisi kali ini memberi tumpuan kepada 12 tonggak utama. Ini termasuk farmasi, franchise, kewangan Islam, pelancongan mesra Muslim, e-dagang dan teknologi makanan. Pelaksanaan inisiatif Perkukuh Pelaburan Rakyat atau Perkukuh akan menjadi pemangkin kepada transformasi syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Menurut penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik, menerusi mandat baharu yang lebih jelas, Perkukuh akan meningkatkan peranan dan keupayaan GLIC terutama dalam persekitaran global yang semakin mencabar.
Saya juga melihat penggalakan kepada sektor GLIC dalam pemakaian kod yang menitik beratkan dengan mendukung konsep alam sekitar, sosial dan tabi urus ataupun ESG, Environmental Sustainable Growth dengan izin dalam keputusan pelaburan aset negara kita juga merupakan satu perkara yang sangat penting. Harus diingat bahawa aset yang dikawasi oleh ESG ini global secara pada tahun 2018 berjumlah $30 trilion. Jadi ia merupakan satu inisiatif yang tepat oleh pihak kerajaan. Mengulas pembahagian GLIC kepada dua kategori iaitu dana kekayaan negara dan pelabur institusi. Langkah itu akan memperkemas matlamat dan pengurusan liabiliti aset syarikat. Penekanan terhadap konsep alam sekitar, sosial dan tabi urus juga akan meningkatkan keyakinan pelabur sekaligus menjamin ketahanan dan prospek pertumbuhan lebih baik. Jalur gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang. Susulan insiden tembak yang mengorbankan 4 anggota TUDM di Kota Samarahan semalam. 2 bedah siasat dilakukan hari ini bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Manakala bedah siasat ke atas 2 lagi mayat akan dilakukan esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail yang dihubungi mengesahkan bedah siasat dilakukan petang tadi. Prosedur itu dilakukan Patologi Forensik Hospital Umum Sarawak selepas ujian saringan COVID-19 dilaksana terlebih dahulu. Bedah siasat ke atas 2 lagi mayat esok akan turut dilakukan selepas ujian yang sama. Semalam 4 anggota TUDM maut selepas salah seorang daripada mereka merampas senjata api dan melakukan serangan di kamp Skuadron 330. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna belum menerima sebarang laporan berkaitan penjualan alat pengukur kadar oksigen atau oksimeter tiruan dalam pasaran. Orang ramai digesa membuat laporan rasmi kepada kementerian sekiranya mengesyaki ada terbeli alat pengukur tiruan atau palsu. Berkaitan dengan bukan saja oximeter, malah juga alat cek BP ataupun alat apa saja yang berkaitan dengan jurisdiction kita ialah sekiranya ia palsu. Maka kita boleh mengambil tindakan di bawah Akta Dagangan. Dan juga yang kedua berkenaan dengan harga. Harga kalau harganya melampau, kita boleh ambil di bawah Akta Pencatatan. Siasatan dibuat di bawah Akta Perihal Dagangan 2009 sekiranya alat dijual menggunakan cap dagang berdaftar palsu. Sekiranya harga dikenakan melampau, ia akan disiasat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatatan 2011. Program Mafi Prihatin diteruskan hari ini melibatkan 500 individu daripada pelbagai agensi kebajikan dan NGO di Pulau Pinang. Untuk itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Mafi melalui Pharma menyediakan kira-kira 1.5 tan metrik sayur-sayuran, buah-buahan dan produk makanan lain bernilai RM25,000 untuk disumbangkan kepada golongan sasar di daerah Timur Laut dan Barat Daya. Menurut Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Hamzah, program Serampang Dua Mata itu dapat membantu golongan sasar juga petani memasarkan lebihan hasil pertanian mereka.
kepada 500 orang penerima yang terdiri daripada anak-anak yatim, ibu tunggal, pemandu taksi, gelandangan dan B40. Jadi pada petang ini kita lebih kurang 500 orang penerimanya yang mengandungi hasil-hasil produk tanaman seperti sayur dan buah-buahan serta barang-barang yang lain untuk kita agihkan kepada 500 orang penerima. Sementara itu, Majlis Agama Islam Selangor MAIS mengagihkan 1,147 set makanan kepada pengusaha bas sekolah bawah Persatuan Bas Sekolah Negeri Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, PBSS PKL. Sumbangan diserahkan Setiausaha MAIS Dr. Ahmad Syahir Makhtar kepada pengerusi PBSS PKL Muhammad Harun Siddiq. Bantuan makanan mengandungi beras, minyak, tepung dan pelbagai bahan mentah lain bernilai RM100 setiap set. Pengerusi PBSS PKL Muhammad Harun Siddiq berharap bantuan dapat diteruskan bagi membantu mereka. Keinginan awal seorang pemuda untuk menjadi penternak lalat sebelum ini dianggap mustahil dan tidak masuk akal oleh ibunya. Namun kini angan-angan tersebut telah menjana pendapatan kerana berjaya menternak serangga itu. Dia membuktikan penternak haiwan perosak ini boleh mendatangkan hasil menguntungkan jika tahu caranya dan dilakukan bersungguh-sungguh. Seekor biawak yang sedang memanjat dahan sebatang pohon sebelum terjatuh ke dalam sebuah tasik tular di media sosial. Berlatar belakangkan suara pengulas sukan seperti mengacarakan sukan terjun. Video ini nyata mencuit hati. Menurut perakam, biawak tersebut bukanlah sengaja menjatuhkan dirinya tetapi sedang melarikan diri gara-gara ketakutan. Telatah comel kanak-kanak berakam video sendiri sambil berbual dengan kamera menjadi seram apabila si ibu ternampak terlibat misteri muncul pada pantulan cermin yang dirakam kamera. Ketika itu, kanak-kanak ini dibiarkan bermain telefon berseorangan. Sebaik saja si ibu melihat video berkenaan, dia mendapati wujud penampakan di dalam cermin di belakang anaknya yang kemudiannya menghilang. Baiklah saudara, berita perdana edisi Sabtu 14 Ogos berakhir di sini. Ingat, jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Sama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Juga kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.